Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan anjuran surau Al-Husna Taman Selasih Gombak menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di bab yang ke-6 di muka surat 69, yang mana tajuk bab ini adalah dalil syarak, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Saya telah sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, perkataan hanya itu sangat penting. Kalau dibuang, tajuk itu jadi tidak betul. Dia akan jadi dalil syarak, bukan Quran dan Sunnah. Tak betul lah ya. Dalil di sini dengan erti kata masdar, source, sumber. Jadi sumber syarak jelas Quran dan Sunnah. Tapi yang keliru dalam fikiran sebahagian umat Islam, ada yang menyangkakan hanya Quran dan Sunnah sahaja sumber hukum. Jadi yang lain daripada Quran dan Sunnah itu bukan sumber hukum. Sehingga kan ada kalanya, kerap kali juga kita mendengar mereka membangkang sesuatu hukum yang telah difatwakan oleh para alim ulama. Alasan dia adalah tak ada dalam Quran hadis pun. Ini ulama saja letak hukum macam ini. Ini yang tujuan Ustaz Mahathir masukkan bab ini, supaya umat Islam faham Quran dan Sunnah sumber hukum, betul. Tetapi selain daripada Quran dan Sunnah, kita lihat dalam kuliah-kuliah yang lalu, ijma', iaitu kesepakatan para ulama, sumber hukum. Qiyas, iaitu dipakai hukum sesuatu yang ada nas, ada dalil, kepada sesuatu yang lain yang tidak ada dalil khusus. Kerana apa? Kerana ada persamaan pada asas hukum, disebut illah. Kemudian kita lihat kepada istishab, presumption bahawa sesuatu itu kekal di atas keadaan yang asal. Baqa'u makana ala makana, kekal satu perkara itu di atas keadaan asalnya. Itu juga dijadikan sandaran di dalam mengenal pasti hukum, sehingga dibuktikan sebaliknya. Bahkan dalam undang-undang civil juga mereka pakai kaedah ini. Misalnya dalam undang-undang jenayah, an accused person is presumed to be innocent until
proven guilty. Orang yang tertuduh akan dianggap tidak bersalah. Memang ada tuduhan dia buat jenayah macam ni, buat jenayah macam itu, ya. Lalu dia akan didakwa di mahkamah, ya. Kalau dia mengaku, itu satu hal. Kalau dia tidak mengaku, maka dia dianggap tidak bersalah. Kenapa? Istishab. Asal mana ada orang lahir-lahir terus buat salah? Ya, asal mana ada orang lahir-lahir terus buat jenayah? Itu yang asal. Maka dia dianggap innocent, ya, tidak bersalah. Tetapi bukanlah tidak boleh diribat, bukanlah tidak boleh dialih, tapi kena ada bukti. Bila terbukti dia bersalah, barulah mahkamah mensabitkan dakwaan dan menjatuhkan hukuman. Masalih mursalah, iaitu kebaikan-kebaikan yang mursal, maknanya terputus dari dalil. Ada masalih yang mu'tabarah, dalil yang mengiktiraf kebaikan-kebaikan itu, maka dihukum sebagai halal ataupun harus. Ada juga kebaikan-kebaikan yang mulghah, dibatalkan. Bukan kata tak ada kebaikan macam arak, judi, ada juga kebaikan. Tapi kebaikan itu dibatalkan oleh syarak, maka hukumnya haram. Kerana apa? Biasanya kerana mudarat itu lebih banyak, lebih besar daripada kebaikan. Tapi ada di sana kebaikan-kebaikan, kalau dicari dalil yang mengiktiraf, secara khusus tak ada. Kalau dicari dalil yang membatalkan juga, tidak ada. Maka ini, kebaikan inilah yang dijadikan sandaran untuk menetapkan bahawa perkara ini dibolehkan. Kenapa mursalah? Terputus daripada dalil khusus. Istihsan, kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu pada bulan November, ya. Bulan Disember saya skip. Masa tu saya ingat saya kurang sihat, ya, bulan Disember tu. Ustaz Harun rasa ganti saya. Jadi hari ini kita masuk kepada sumber hukum seterusnya, tetapi ini mukhtalafu fihi. Maknanya ulama tak sepakat. Ada khilaf di kalangan ulama menilai ini sebagai sumber hukum. Apa dia? Qaul sahabi. Pendirian ataupun fatwa sahabat Nabi. Kalau pendirian Nabi SAW, Nabi tuturkan begini-begini, atau Nabi lakukan satu perkara, atau orang lain buat, ataupun orang lain cakap tapi Nabi iktiraf, Nabi kata okey, Nabi kata ada pahala, ya. Itu jelas sumber hukum, ya. Kita panggil sunnah. Sunnah qauliyah, perkataan, atau sunnah fi'liyah, perbuatan, atau sunnah takririyah, pengiktirafan daripada Nabi SAW. Ini jelas, ya, sumber hukum. Tetapi kalau pendirian sahabat macam mana? Ada sahabat berfatwa begini-begini, kita mesti kena ikut ke? Kalau sumber hukum, kena ikutlah. Kalau bukan sumber hukum, tidak mesti ikut. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita ingin melihat sahabat itu dulu siapa? Yang dikatakan sahabat itu siapa? Satu orang dipanggil sahabi. As-sahabah itu sebenarnya ramai. Tapi kalau kita terjemah bahasa Melayu, sahabat seorang. Kalau ramai, sahabat-sahabat. Tambah je lah satu lagi. Sahabat-sahabat Nabi, kan begitu. Seorang sahabat Nabi. Bahasa Arab, seorang sahabi. Ramai sahabah. Baik. Sahabi atau sahabah di sisi majoriti ulama, ahli usul, iaitu seseorang yang menyaksikan Nabi SAW dan beriman dengan baginda. Ada yang menyaksikan Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, ramailah. Itu tidak dinamakan sahabat. Syaratnya bukan setakat berjumpa dengan Nabi SAW, bahkan beriman. Tapi adakah melihat syarat? Kebanyakannya mengatakan melihat itu bukan syarat. Sebab kalau tidak, sahabat yang buta tak jadi sahabat lah. Dia jumpa Nabi tapi tak lihat Nabi sebab mata buta. Tapi syahadah di sini mana menyaksikan ini, berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi, kemudian bersama dengan Nabi SAW pada satu tempoh yang memadai untuk disebut sebagai sahib. Orang yang berteman dengan Nabi SAW
secara uruf. Kalau berjumpa sekali kan orang Malaysia tak panggil teman lagi. Saya kawan dengan Datuk Ismail Sabri tu. Oh, biasa kau jumpa dia. Adalah sekali dia ceramah, saya datang duduk belakang. Kemudian bila dia lalu, dia acknowledge saya macam tu. Kira kawan saya lah tu. Awak tak panggil kawan. Kau jumpa sekali kat majlis ya. Dia acknowledge kau, tak dia ingat ke tidak ya. Jadi kalau secara urufnya dipanggil sahib, maka itu sahabat. Tapi maknanya ini di sisi majoriti lah. Mungkin ada pendapat yang berbeza. Yang jelas seumpama Khulafa' ar-Rasyidin itu adalah sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, ramailah ya sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini beriman dengan Nabi SAW, mereka membantu dakwah Nabi SAW, mereka mendengar perkataan Nabi SAW, dan mereka mendapat hidayah dengan hidayah petunjuk yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selepas kewafatan Nabi SAW, saya dalam mensyarahkan tajuk ini saya ambil faedah daripada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Sebab kalau kitab Ustaz Mahathir, dia hanya sebut qaul sahabi, itu je. Tidak dihuraikan. Jadi walaupun kita tidaklah berniat nak convert menjadi subjek usul fiqh, tidak juga. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat gambaran. Bila kata ulama bincang, adakah fatwa sahabat Nabi sumber hukum ke bukan sumber hukum, kita ada sedikit gambaran. Oh, dulu ingat kuliah maghrib dulu ada pernah kita bincang isu ini. Baik. Jadi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat lebih-lebih lagi yang terkenal berilmu, faham hukum hakam, rajin berfatwa, bahkan ada yang memutuskan jadi qadi. Jadi mereka inilah yang dijadikan sebagai rujukan. Sebab itulah adalah satu kekeliruan orang yang nak mendakwa kononnya semua orang orang Islam bila nak beramal dia kena tahu dalil, baru dia boleh beramal. Ini keliru. Kerana semenjak daripada zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang tahu dalil itu minoriti. Yang lain yang tak tahu dalil, mereka bertanya, minta fatwa, panduan daripada sahabat-sahabat Nabi yang alim. Dan memang tidak praktikal lah. Setiap orang nak beramal kena tahu dalil dahulu. Maknanya kena jadi ulama dahulu. Makanya untuk yang tidak ulama, untuk mereka beramal, mereka merujuk kepada fatwa ulama. Bukan kata orang yang bukan ulama ni langsung tak perlu mengaji. Macam mana nak semayang? Tirulah kau pergi surau tengok orang semayang macam mana kau tiru. Tak boleh. Kenalah mengaji juga. Tapi nak suruh dia tahu dalil. Kenapa takbiratul ihram? Kenapa baca Fatihah? Tak boleh ke baca surah lain? Kenapa baca bismillah? Tak boleh ke Fatihah saja? Alhamdulillah terus. Jadi kebanyakan orang dia tidak sampai ke situ. Yang dia tahu, inilah fatwa ulama, inilah rukun sembahyang, inilah sunat sembahyang, maka dia beramal dengannya. Itulah juga keadaan para sahabat. Ada di kalangan mereka itu yang mujtahid. Jadi ulama khilaf pada melihat sama ada fatwa sahabat Nabi ini dianggap sebagai sumber hukum ataupun bukan sumber hukum. Tetapi khilaf di kalangan para ulama ini, dia ada tempat dia. Iaitu sekiranya fatwa sahabat Nabi ini bukanlah sesuatu yang tidak boleh didapati dengan ijtihad dan pandangan. Maknanya apa? Isi kandungan pendirian sahabat Nabi itu bila dikaji, kalau macam ini, yang ini tak boleh didapat hanya dengan fikir, dengan ijtihad ni. Ini kalau macam ni sahabat bagi tahu, mesti sahabat dengar daripada Nabi ni. Cuma bila sahabat sampaikan, sahabat tak sebut saya dengar Nabi SAW bersabda begini-begini. Dia menyampaikan isi saja. Macam ni hukum dia. Kalau macam ni, mesti dengar pada Nabi. Maka kalau isi kandungan pendirian sahabat Nabi ini dianggap
tidak boleh didapati hanya dengan pandangan dan ijtihad semata-mata. Kalau yang macam itu sumber hukum. Kenapa? Karena kalau tidak boleh didapati dengan pandangan dan ijtihad, maknanya dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisinya posisi sunnah. Kalau sunnah Nabi adalah memang sumber hukum. Dan ulama mazhab Hanafi ada memberi contoh jenis fatwa sahabat Nabi yang dianggap pada posisi sunnah, iaitu apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau memberi fatwa bahawa sekurang-kurang tempoh haid adalah 3 hari. Dan ada juga diriwayatkan daripada sebahagian sahabat Nabi bahawa sekurang-kurang nilai mahar, ya, isi kahwin adalah senilai 10 dirham. Jadi ulama Hanafiyah berpandangan nak tetapkan bilangan haid ini adalah melalui perkhabaran, sebab tak boleh nak dipandangankan, ya. Tapi ini di sisi mazhab Hanafi lah. Di sisi ulama lain mungkin dia kata, haid ni tengok kepada yang ghalib lah. Ini kajian kepada kebiasaan wanita macam mana. Minimum biasanya haid berapa lama, maksimum berapa lama. Tapi di sisi mazhab Hanafi, mereka menganggap tempoh haid itu sesuatu yang tidak boleh difahami kecuali sahabat dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, itu adalah posisi sunnah, maka menjadi sumber hukum. Jenis yang kedua adalah pendirian atau fatwa sahabat Nabi yang telah berlaku kesepakatan antara mereka. Jadi sahabat Nabi tidak khilaf isu itu. Semua sahabat Nabi setuju itu hukum dia. Maka yang demikian itu adalah sumber hukum. Kenapa? Kerana ini termasuk ijma', kesepakatan. Kan kita dah tengok dahulu, ijma' bila telah berlaku, ya, ijma' yang jelas daripada para ulama, itu adalah sumber hukum, wajib ikut. Apatah lagi kalau ijma' sahabat. Itu a'la maratibil ijma'. Itu setinggi-tinggi level ijma'. Kalau ijma' ulama-ulama selain daripada sahabat pun sumber hukum, takkanlah ijma' sahabat Nabi bukan sumber hukum. Sebab itu kawan-kawan kita yang masih duk confuse isu bid'ah tak habis-habis, kita tinggal isu bid'ah dah 2 tahun dah kot. Kita bab pertama isu bid'ah, masih tak faham-faham lagi. Mana boleh buat bid'ah? Hanya urusan dunia saja boleh bid'ah. Urusan agama tidak ada bid'ah hasanah. Kamu ni kan langgar ijma' sahabat Nabi. Sahabat Nabi buat bid'ah dalam urusan agama, tapi syaratnya mesti baiklah. Bid'ah tak boleh yang buruk. Kalau buruk, dia makruh ataupun haram. Bid'ah hasanah ni hanya bid'ah yang baik. Walaupun dalam urusan ibadah misalnya, apabila Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membuat bid'ah dalam urusan azan untuk salat jemaat, 3 zaman hanya 1 kali. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan jemaat hanya 1 kali sahaja, iaitu ketika khatib sudah naik atas mimbar dan bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, khatib duduk, ya, azan sekali saja. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman, ya, buat bid'ah, iaitu tambah azan sebelum itu lagi. Kerana apa ditambah? Kerana pada penilaian Sayyidina Utsman, walaupun azan itu sejenis ibadah dan syiar Islam, tetapi hasanah bid'ah itu kerana dia akan menghalang orang yang sudah tinggal jauh dari masjid, berniaga jauh daripada masjid, daripada tertinggal solat Jumaat. 3 zaman sebelum itu orang Islam belum begitu ramai, masing-masing berniaga pun tak jauh dari masjid, sempatlah dengan azan siap-siap pergi sembahyang. Bila sudah ramai, nanti tak sempat. Maka azan yang bid'ah ini hasanah daripada sudut dia menghalang orang tinggal solat Jumaat. Jadi kalau dikatakan itu ijtihad Sayyidina Utsman, ya, itu sudah ada nilai yang tinggi. Kerana ijtihad sahabat Nabi, ya, Khulafa' ar-Rasyidin.
Dia tambah lagi, tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang membangkang bid'ah tersebut. Berarti kawan-kawan yang masih confuse isu bid'ah ni tak lepas-lepas lagi. Orang kata tak lepas takut. Tak lepas takut susah kan. Lepas takut dulu baru boleh pergi laju. Jadi dia slow nak faham. Ada orang buat teka-teki. Kenapa dia kata siput babi dia berjalan slow? Kita fikirlah memang siput babi berjalan slow, tapi orang teka-teki dia tak mau jawapan macam tu. Kenapa siput babi berjalan slow? Kita tak tahu. Sebab masa berjalan tu dia asyik fikir, aku ni siput ke babi? Dia confused. Kalau siput kata siput, kalau babi kata babi. Ni siput babi, dia confused, dia slow jalan mikir-mikir. Jadi macam dia orang juga, dia duk confused macam tu. Masih tak faham-faham lagi. Jadi kalau dia faham bahawa ijma' sahabat Nabi itu adalah sumber hujah, ijma' ulama' pun sudah hujah, apatah lagi ijma' sahabat Nabi, dia tidak akan berani bangkang bid'ah hasanah. Kali itu pendirian yang telah disepakati oleh para sahabat dalam kes azan tambahan pada hari Jumaat. Baik, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga iaitu fatwa sahabat Nabi yang tidak dianggap sebagai hujah. Bukan hujah yang mengikat, makna bukan sumber hukum. Kalau setakat nak ambil sebagai sokongan, okey. Kita rasa selesalah hukum macam ni. Sahabat Nabi pun pernah fatwa sama macam itu. Tapi nak kata sebagai satu yang mesti kena ikut, tidak. Yang macam mana? Iaitu apabila sahabat sendiri, mereka dalam isu tersebut khilaf. Sahabat ni fatwa macam ini, sahabat seorang lagi fatwa macam lain. Dan contoh yang popular dalam bab ini adalah isu mirasul jad, pewarisan datuk. Kalau ayah senang. Kalau satu orang meninggal, ayah dia survive dia, ayah dia masih hidup, maka terhalanglah adik-beradik si mati itu dari pewarisan. Mahjub dia panggil, terhijab. Adik-beradik si mati ni potential legal heirs. Mereka adalah waris, berpotensi jadi waris. Tapi dia level nombor 2. Dia ada primary legal heirs. Dr. Tajul ingat ada mengajar faraid di sini kan. Primary legal heirs adalah parents, spouse, pasangan dengan children. First level children tu itu memang dia tak akan dihijab. Kalau dia hidup dan dia tidak terhalang dengan sesuatu halangan, pasti dia akan ambil. Tapi kalau adik-beradik si mati, dia boleh mewarisi, tapi ada kemungkinan dia dihijab oleh orang lain. Yang kuat hijab adalah anak lelaki dan juga bapa. Jadi yang mengambil posisi anak lelaki, dia juga akan menghijab sama. Katalah ya, bila dia meninggal, anak dah tak ada. Tapi ada anak lelaki kepada anak lelaki dia. Anak lelaki dia dah meninggal dulu. Ya, si mati ni masa dia meninggal, anak lelaki dia dah meninggal. Tapi anak lelaki masih hidup dulu, kahwin, ada anak lelaki, kira cucu lah kita panggil. Tapi dalam faraid dia tak boleh cucu gitu saja. Sebab kalau cucu anak lelaki kepada anak perempuan, tak dapat. Tak dapat pewarisan. Sama-sama cucu. Sama-sama datuk sayang. Tapi oleh kerana yang ini, cucu daripada sebelah mak dia. Mak dia tu anak pada si mati. Ya? Jadi tak dapat. Tetapi datuk, daripada satu sudut, kalau anak lelaki kepada anak, mengambil posisi anak bila anak dah tak ada, sepatutnya bapa kepada bapa mengambil posisi bapa. Jadi kalau wujud datuk, terhijablah adik-beradik. Rupanya tidak, ulama khilaf. Di kalangan sahabat sendiri. Ada sahabat Nabi kata begitu, ia terhijab. Kemudian ada sahabat Nabi kata tidak terhijab. Kenapa? Macam mana nak hijab dia sama kuat? Sama kuat macam mana? Yang kita katakan datuk si mati ni, the paternal grandfather ni, siapa dia? Dia bapa kepada bapa si mati. Begitu kan? Adik-beradik? Adik-beradik adalah anak kepada bapa si mati. Jadi dia punya jarak tu sama. Cuma hak ni ke atas jadi datuk, hak ni ke bawah dia jadi adik-beradik.
Oleh kerana dia sama kuat, mana boleh satu hijab yang satu lagi. Habis kalau tak hijab, sama-sama kongsilah. Nak kongsi kira macam mana? Itu khilaf lagi. Sahabat ni kata kira macam ini, sahabat ni kata kira macam lain. Jadi kalau begitulah keadaannya, fatwa sahabat itu tidak sepakat di kalangan mereka, maka kalau yang demikian itu tidak dianggap sebagai hujjah yang mengikat. Maknanya tak mesti kena ikut pendapat yang kata terhijab. Di kalangan fuqaha mazhab pun ada yang ikut kepada guru dia, sahabat Nabi ni, maka fatwa dia sama, iaitu datuk tidak dihijab. Datuk tidak menghijab adik-beradik si mati. Ada yang ikut tok guru dia, sahabat Nabi juga, ada kata hijab. Sebab datuk dengan ayah, datuk ni ambil posisi ayah. Ayah hijab adik-beradik, datuk pun hijab adik-beradik. Yang kata tak hijab, ada yang taklid yang berguru dengan sahabat Nabi, ya. Cara kira dia begini. Ada yang cara kira dia berbeza. Kalau yang seumpama inilah, maka tidak dianggap sebagai sumber hukum. Bolehlah nak jadikan sebagai sandaran, tapi bukan mengikat. Yang keempat adalah fatwa sahabat Nabi yang bila dikaji tengok fatwa ini hasil daripada pandangan dan ijtihad sahabat Nabi tersebut. Yang inilah yang ada khilaf di kalangan ahli usul fiqh. Ini jadi hujjah kepada orang lain atau tidak? Yang nombor 3 tadi ijtihad juga, tapi memang diketahui ada khilaf. Sahabat ni kata begini, sahabat ni kata begitu. Itu bukan hujjah. Sebab macam mana boleh jadi hujjah? Kalau hujjah makna wajib ikut. Sedangkan benda itu khilaf. Sekarang ni tidak diketahui ada khilaf, tapi diketahui bahawa pendirian itu bukan hasil didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dianggap sebagai sunnah, tetapi hasil ijtihad semata-mata. Adakah oleh kerana ini ijtihad sahabat Nabi maka mengikat, kita kena ikut, atau oleh kerana ijtihad semata-mata, bukan sunnah, bukan ijma', maka boleh ikut, boleh tidak ikut. Sebahagian ahli usul mengatakan bahawa kalau yang sebegini dia adalah hujjah, maka hendaklah seorang mujtahid itu mengambil fatwa sahabat Nabi tersebut apabila dia tidak mendapati hukum di dalam Quran, sunnah ataupun ijma'. Kerana ini ijtihad sahabat Nabi, awak kena ikut. Sebab sahabat Nabi ni levelnya murid Nabi. Tapi macam mana pula kalau sahabat Nabi itu tidak seia sekata? Sahabat ni kata begini, sahabat seorang lagi kata lain. Maka still tak boleh keluar daripada pandangan mereka. Contohlah ya, seorang sahabat kata haram, seorang sahabat kata makruh. Ada khilaf lah. Jadi kamu pilihlah. Sebab sama-sama sahabat Nabi. Tiba-tiba kamu keluar fatwa kamu sendiri, kamu kata sunat. Sahabat kata haram, khilaf antara sahabat, haram ke makruh. Jadi kalau kamu kata haram, ada sandaran fatwa sahabat Nabi. Kalau kamu kata makruh pun ada sandaran. Tiba-tiba kamu nak keluar terus, kamu nak kata tak. Kamu tu bukan kita lah, maknanya ulama-ulama mujtahid. Sebab yang nak deal dengan sebuah hukum ni ulama mujtahid. Datang satu orang ulama mujtahid, kata dia fatwa saya sunat. Maka di sinilah yang dikatakan tak boleh begitu. Kerana fatwa sahabat Nabi walaupun yang terhasil daripada ijtihad, kamu tak boleh keluar daripada situ. Kalau itulah sepakat, ijma' sudah, kena ikut. Kalau khilaf pun kamu tak boleh keluar daripada khilaf itu. Tetapi ini tidak sepakat. Ini pendirian sebahagian daripada ahli usul. Sementara sebahagian yang lain mengatakan, kalaulah sumber fatwa sahabat itu hanya ijtihad mereka, bukan menunjukkan mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mesti ikut. Habis nak buat macam mana? Macam biasa. Mujtahid kena rujuk Quran, sunnah, ya. Tengok kalau ada ijma', kalau tak ada pergi pada qiyas. Mereka pergi kepada situ. Tak mesti ikut fatwa sahabat Nabi, kerana fatwa sahabat Nabi itu daripada ijtihad mujtahid. Ijtihad seorang mujtahid tidak mengikat mujtahid yang lain. Walaupun mujtahid itu levelnya tabi'in. Walaupun mujtahid itu levelnya tabi'in, tapi sama-sama mujtahid. Sahabat Nabi tadi mujtahid, dia berijtihad, ini fatwa dia.
Maka tabi'in ini juga mujtahid, dia ijtihad, tidak terikat dengan fatwa sahabat Nabi. Jadi kalau kita nak permudahkan, bila sahabat Nabi itu berfatwa hasil daripada ijtihad, bukan hasil daripada dengar daripada Nabi SAW. Ada fatwa sahabat Nabi, bila kita tengok, macam ni mesti dengar pada Nabi. Kalau tak, macam mana sahabat boleh tahu? Yang itu memang kena ikutlah. Ini yang daripada ijtihad. Pandangan pertama kata, kena ikut juga. Soalnya ini level sahabat Nabi. Kena ikut. Habis kalau dia khilaf, pilih salah satu. Nak keluar daripada khilaf dia tu, buat pandangan yang ketiga, tak boleh. Tapi pandangan ulama' yang selebihnya, mereka kata sama-sama mujtahid. Sahabat Nabi mujtahid, dia berijtihad, ini fatwa dia. Imam Abu Hanifah misalnya, dia juga mujtahid. Kalau ijtihad dia berbeza daripada sahabat Nabi, ya silakan. Begitu. Ini pandangan yang kedua lah. Kerana apa? Kerana kata mereka, yang kita diwajibkan ikut itu adalah Quran dan Sunnah. Dan juga dalil-dalil yang lain seperti ijma', qiyas dan sebagainya. Sebab itu diambil daripada Quran dan Sunnah. Tetapi fatwa sahabat Nabi tidak termasuk antara apa yang ditunjukkan oleh dalil Quran dan Sunnah, kena ikut. Kalau ijma', ada ayat Quran menunjukkan bahawa kalau ijma' kena ikut. Ada hadis menunjukkan kalau ijma' kena ikut. Demikian juga Quran ada menunjukkan kepada qiyas. Tapi tidak ada ayat Quran atau hadis yang menunjukkan kalau sahabat berfatwa mesti kena ikut. Ini hujah pandangan yang mengatakan tak mesti ikut. Kenapa? Kerana bila ijtihad, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan betul. Jadi bila datang mujtahid selepas daripada itu, bagi dia yang benar ini, dia tidak boleh tinggal kebenaran di sisi dia itu untuk mengikut sesuatu yang bagi dia adalah silap, walaupun itu fatwa daripada sahabat Nabi, ya. Baik, wallahu alam. InsyaAllah next kita akan pergi melihat kepada uruf, custom, kebiasaan, dan juga sad zara'i. Dia sekat satu perkara itu asalnya boleh, tapi dia lihat membawa kepada perkara yang haram, maka itu juga boleh memberi kesan kepada hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.